Mungkin ada yang tak pasti konten macam mana yang perlu buat di dalam media sosial bagi usahawan online. Assalamualaikum. Salam Ramadan yang keempat. Jika tuan dan puan adalah golongan usahawan online yang menjalankan bisnes sewaktu bulan Ramadan, konten macam mana yang boleh membantu jualan tuan dan puan? Mungkin ada di kalangan tuan dan puan yang berniaga hanya di bulan Ramadan saja. Contohnya peniaga part time, peniaga yang baru nak berniaga untuk cari duit tambahan dan sebagainya. Ada juga golongan yang macam saya, yang memang kita berniaga daripada dulu, kita bisnes daripada dulu, habis Ramadan pun tetap berniaga. Dia ada dua jenis golongan. Tetapi kita tengok Ramadan ini 30 hari adalah waktu untuk kita speedkan kita punya aktiviti, lajukan tindakan kita, sebab kuasa beli waktu ini sangat tinggi. Orang nak beli itu, nak beli ini, lagi-lagilah kedai WSP ni nak masuk dan sebagainya, ada bantuan lagi dan sebagainya. Jadi kemampuan kuasa beli mereka tinggi. Jadi kita kena faham dulu iaitu tentang konten. Konten adalah posting ataupun pengisian yang berkaitan dengan niche business tuan dan puan di media sosial. So saya pecahkan kepada dua jenis konten. Yang pertamanya adalah soft selling, yang kedua adalah hard selling. Soft selling ni dia macam konten yang macam menjual tapi tak menjual pun. Dia hanya nampak menjual bagi orang yang memang nak beli. Tapi bagi orang biasa, mereka tetap nak engage dengan posting soft selling kita sebab ada sesuatu perkara yang menarik perhatian mereka. Bagi konten hard selling pula, dia macam iklan lah. Kita buat iklan, ada harga, ada ciri produk, ada kelebihan, ada waktu COD, berapa costing dia dan sebagainya. Itu adalah hard selling. Jadi bila 30 hari ni tuan-tuan puan, dia macam kita masuk dalam track lumba. Kita kena tekan pedal, laju-laju, pasang turbo, buka nos, bagi speed terus. Tak adalah waktu itulah nak tukar tayar, nak cat kereta, nak bagi cantik. Orang lain dah laju ke depan. Ini cabaran 30 hari untuk kita sebagai usahawan online. Jadi macam manakah bentuk soft selling bagi tuan dan puan, konten soft selling yang tuan dan puan boleh buat di media sosial? Yang pertamanya tuan dan puan boleh gunakan, boleh ceritakan, buat cerita, tulis cerita tentang aktiviti tuan dan puan, tentang testimoni tuan dan puan jumpa pelanggan yang membeli, apa yang mereka kata. Dan tak perlu nak letak CTA. Jom beli produk saya, dapatkan di mana. Tak payah. Kita ada 24 jam satu hari untuk buat posting. Mark Zuckerberg tak kata satu hari maksimum kena letak 10 je konten. Kita ada banyak waktu. 1 minit saya boleh buat dalam 10 konten. Kan? Jadi kita boleh buat macam-macam. Jadi bukan semua konten kita perlu ada CTA. Ada ajakan untuk orang beli. Mungkin sekadar bercerita, sekadar memberitahu dan sebagainya. Hanya untuk maklumkan kepada bakal pelanggan kita apa yang berlaku. Ia juga salah satu cara untuk mengelakkan, untuk membuktikan yang kita bukan scammer. Maknanya kita ada aktiviti jualan yang kita kena buat, ada kisah belakang tabir yang berlaku, masa COD tadi kena kejar anjing. Ini adalah sesuatu konten penceritaan yang memberikan impact kepada bisnes tuan dan puan. So, itu adalah soft selling. So macam mana nak buat hard selling? Hard selling tuan dan puan senang. Tuan dan puan dah tahu dah nak buat, tak perlu untuk saya kongsikan. Cuma apa yang saya nak sentuh adalah kaedah membuat konten hard selling. Bila tuan dan puan post ke dalam media sosial tuan dan puan dan mengharapkan orang untuk WhatsApp, perkara ini takkan berlaku tuan dan puan. Susah nak berlaku dan mustahil sebenarnya. Sekiranya Facebook tuan dan puan hanya ada 1000 orang saja. Dan kalau ada 5,000 pun, berapa persen daripada 5,000 itu yang berpotensi untuk membeli produk tuan dan puan? Kalau saya jual kosmetik dan kawan-kawan saya semua lelaki, agak-agak percentage untuk membeli tu tinggi tak? Mestilah rendah, betul tak? Jadi penting untuk tuan dan puan promote
konten hard selling tuan dan puan untuk lebih ramai nampak. Yang penting mereka nampak dahulu. Jangan fikir untuk mereka WhatsApp. Mereka nampak, lagi ramai nampak, lagi bagus. Macam mana nak buat? Tuan dan puan boleh share ke dalam grup-grup setempat ataupun grup Facebook yang berkaitan. Kalau kita jual kosmetik, kita share kat grup wanita, grup kecantikan dan sebagainya. Okay. Bila dah share, share pula kena tengok. Kadang-kadang ada grup yang tak benarkan. Ada grup yang bagi tapi kena dapat license, kena bayar dan sebagainya. Jadi kena pastikan supaya akaun Facebook personal kita tidak kena block dengan orang. Bila orang komen, orang komplain dekat Facebook, silap-silap akaun Facebook kita hilang macam tu saja. Ini pernah berlaku tuan dan puan. Bila dah share, dapat share ke dalam grup, okay, pastikan tuan dan puan engage dengan orang yang ada di sekeliling. Maknanya yang ada dalam grup tu. Kan, kita nak orang engage dengan post kita, kita kena engage dengan post orang lain. Kalau orang lain buat posting dalam grup tu, kita pun komen lah. Kan, bestnya Alhamdulillah, wow menarik, macam tu lah kita komen macam tu. Bila kita komen, mereka akan tengok, dia ni rajin komen kat posting aku. Beli tak juga. Jadi dia akan masuk ke wall kita nak tengok, oh dia ni seller. Nampak tak? Nak ajak orang masuk grup kita bukan senang. Itu salah satu kaedah dia. Dan bila kita buat share dalam grup, dia akan nampak ini yang posting kat wall aku itu, yang posting dekat aku punya status. Apa yang dia buat? Jadi dia akan berhenti scroll daripada banyak posting yang dalam grup tu. Satu hari kadang-kadang sampai 100-200 posting iklan dalam Facebook group tuan dan puan. Jadi penting untuk jadi unik dan berbeza supaya orang nak nampak kita. Satu lagi cara adalah tuan dan puan buat posting di Facebook page. Buat post hard selling dekat Facebook page. Facebook page, kemudiannya bayar Facebook untuk targetkan kepada kawasan, kepada lokasi, kepada orang yang tuan dan puan nak. Cara yang ketiga, share ke story. Buat posting dalam wall peribadi dan share ke story tuan dan puan. Story memberikan engagement lebih tinggi berbanding di wall. Share ke story. Yang keempat, tuan dan puan boleh post ke marketplace. Buat iklan di marketplace. Kemudiannya dalam status WhatsApp, ataupun blast kepada existing kepada pelanggan sedia ada tuan dan puan. Bagi tahu tahun ni kita ada buat promosi baru, kita ada buat kuih baru, kita ada bagi package baju raya yang baru untuk tuan dan puan. So dengan itu, konten hard selling tuan dan puan tak mati dalam wall Facebook yang sendu sekarang ni. Kita kena promotekan iklan kita. Jadi itu saja perkongsian untuk hari ini. Terima kasih tuan-tuan. Kalau ada pertanyaan, tanya di bahagian komen. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.